Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdullah wa imamil muttaqin wa qaid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan Imam, barisan pegawai EJK kepimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, adik kakak, muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita peluang, diberi kita masa untuk kita mengisinya dengan aktiviti yang insya-Allah moga-moga ianya memberi manfaat kepada kita, kepada kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat insya-Allah. Moga-moga ianya sebahagian daripada pemberat kepada amal soleh di mahsyar nanti insya-Allah. Tuan-tuan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita iman dan Islam, merasai nikmat keduanya. Moga-moga tuan-tuan pengakhiran kita juga dalam keadaan iman dan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, malam ni kita sambung pengajian kita dalam 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib yang disusun oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman insya-Allah. Malam ni kita masuk pada siri yang atau kisah yang keempat dalam susunan kitab dia ni insya-Allah. Hari ni tuan-tuan nak menceritakan kedudukan yang terendah ahli syurga. Kedudukan yang terendah dalam kalangan ahli syurga, dan hadis ni hadis yang dimuat dalam Sahih Muslim dalam kitab iman. Kitab iman, hadis Sahih Muslim. Hadis ni tuan-tuan daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ni tuan-tuan salah seorang sahabat yang agak awal jugalah masuk Islam. Kerana dia masuk Islam di zaman Nabi tak hijrah lagi. Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam di zaman awal, di zaman orang masih kuat menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW tu sendiri. Ajaran baru yang dibawa oleh Nabi tu menentang amalan kepercayaan yang dibuat oleh penduduk Quraisy yang agak, orang kata, yang berakar umbi. Boleh? Betul? Yang berakar umbi dalam masyarakat. Sehingga kan ajaran yang betul pun apabila Nabi perkenalkan ataupun Nabi nak perbetulkan balik segala amalan, kepercayaan, keyakinan, akidah yang dipegang tu dianggap satu benda yang menyeleweng, dianggap satu benda yang menentang ajaran tok nenek depa yang betul. Sebab tu tuan-tuan, apabila Nabi memperkenalkan Islam, maka ditentang secara besar-besaran, ditentang secara berjemaah, ditentang secara bersungguh-sungguh. Sebab apa yang Nabi bawa tu dianggap sebagai satu agama baru yang menolak keyakinan, kepercayaan, amalan umat-umat tok nenek moyang mereka dulu. Maka Abu Dzar Al-Ghifari, bila dia dengar ada seorang lelaki yang dikatakan sebagai Nabi di kota Mekah, di Mekah dia
dengan bersungguh-sungguh nak tahu siapa dia lelaki tu. Sebab dia hidup dalam lingkungan orang-orang yang menyembah berhala. Dia hidup dalam lingkungan tu. Jadi dia serabut. Bila dia dengar berita kata adanya lelaki yang dianggap sebagai nabi, dia hantar pi saudara dia Anis. Pi tinjau Ustaz, pi tengok Ustaz, di Mekah tu betul ke ada lelaki tu? Tuan-tuan, Abu Zar ni nama apa tuan-tuan? Abu Zar Al-Ghifari. Apa nama dia? Saya bagi hadiah malam ni. Apa nama Abu Zar Al-Ghifari? Betul saya bagi hadiah. Memang saya bawa hadiah. Abu Zar Al-Ghifari, saya rasa banyak kali juga saya sebut kan. Abu Zar Al-Ghifari ni nama dia Jundub bin Junadah bin Qais. Jundub bin Junadah bin Qais. Dia ni tuan-tuan duduk di Ghifar. Duduk di Ghifar. Mak dia pun keturunan Ghifar juga. Nama Ramlah. Nama dia Ramlah. Orang Ghifar. Satu perkampungan yang menghubung antara Mekah dengan Madinah. Macam pintu keluar Mekah lah, Ghifar tu. Jadi tuan-tuan, bila dia hantar pergi saudara dia untuk tinjau, dan dia dengar, dan saudara pun dengar apa semua tu, terus dia balik. Bila balik tu, dia ni dengan semangat pergi tanya ni, Gena ni, hampir tadi ni, Gena cerita. Dia kata, aku jumpa seorang lelaki, demi Allah, dia kata, dia ni orang yang ajak supaya berakhlak baik, orang yang sangat baik, dan orang yang mengajak kepada akhlak yang baik. Dia tanya apa yang pok-pok orang kata dekat dia. Orang kata kat dia tu, orang kata dia sihir lah, tukang sihir apa semua ni. Nampak tuan-tuan? Dia nak tahu apa orang kata kepada lelaki yang kata Nabi tu. Kata dia gila, kata dia sihir. Betul lah. Jadi tuan-tuan, dia pun tanya mai, saudara kata, lah ni siap-siap pilah tengok sendiri. Gena. Dia pun siap bekalan dia pun berderah pi tuan-tuan, sekadarnya. Orang Ghifar ni dia bukan ada pekerjaan tetap. Orang Ghifar ni dia tidak ada pekerjaan tetap. Dia ni lebih kepada ihsan, belah ihsan orang. Pok Ghifar ni. Dia pun bila dia siap bekalan lebih-lebih kurang apa semua tu tuan-tuan, dan dia bergerak ke Mekah. Sampai di Mekah tuan-tuan, dia agak berhati-hati. Sebab apa? Sebab dia tahu maklumat yang sampai kat dia, orang Mekah ni sangat menentang Nabi Muhammad. Jadi dia tak pergi buat hemoy, pergi duk tanya, kenal tak ni? Tak. Dia pergi dalam keadaan berhati-hati. Sebab maklumat yang sampai, yang dia dapat, orang menentang Nabi Muhammad. Jadi dia tak boleh tunjuk dulu. Kena slow. Dia tengok, dia tinjau apa semua. Lepas tu dia pun berehat di dalam kawasan Kaabah tu, masjid. Dia lalu sana Ali tengok dia ni bukan orang tempatan, tak biasa tengok orang luar. Dia pergi tengok mai, kata cari siapa? Dia kena cari rumah kawan, rumah seseorang. Dah lewat petang dah, Sayyidina Ali ajak dia balik pergi rumah, pergi berehat lu. Apa semua dia pun tak cakap banyak, tak kata tanya apa semua, sudah rehat. Esok pagi dia keluar pula, pergi duduk tempat yang sapi di pekan, duduk tinjau tengok kokok jumpa. Tak jumpa. Sampai petang Ali tengok, ada lagi dah ni. Cari siapa nak ni? Dia pun pergi jumpa, ajak lagi sekali balik bermalam di rumah dia. Dia pun tak kata apa, tak tanya apa. Sampai malam ketiga dia kata, sebenar ni cari siapa? Tak jumpa lagi. Kau duk cari 3 hari dah, duk tengok, duk klip pok.
mata duk melewat, tengok cari siapa anaknya. Dia kata, hang janji dulu dengan aku, kalau aku habaq ni hang takkan bagi tahu orang lain. Dia pun Sayyidina Ali berjanji untuk tak heboh kepada orang lain. Akhirnya dia bagi tahu nak jumpa Nabi. Oh, dia terkena macam tu. Mudah sangat. Esok pagi hang ikut aku. Dia pun jalan, ikut. Esok pagi tu dia jalan ikut Sayyidina Ali sampai satu tempat. Datang. Barulah dia jumpa Nabi dan dia bagi salam kat Nabi. Apa yang menarik tuan-tuan, apabila dia duduk di situ, dia belajar dengan Nabi, belajar ambil ilmu apa semua. Masa nak balik tu, Nabi pesan dah, hang balik senyap-senyap. Balik senyap, jangan duduk habaq dekat siapa-siapa. Duduk habaq apa tak tahu. Tapi semangat dia ni tuan-tuan, yang Abu Zar Al-Ghifari ni orang yang sangat zuhud. Tuan-tuan carilah buku-buku sahabat ni, buku para sahabat. Cari yang betul-betul buku ni pun kena check ya. Jangan apa? Yang hikayat tu kita tak mau, yang tokok tambah apa semua nak tambah haji dan motor bagi sedap cerita tu tak mau. Sebab tu novel-novel yang berkaitan dengan tokoh-tokoh ni kita boleh baca, tapi dia bukan sebagai satu rujukan utama. Novel-novel berkaitan tokoh-tokoh ni kita boleh baca sekadar ambil maklumat asas dia. Dia bukan buku rujukan utama untuk kita mengenali tokoh-tokoh tu. Sebab kena tahu novel ni dia menjurus kepada fiction. Dia menjurus kepada olahan balik, nak menyedapkan jalan cerita tu. Sebab ada tempat-tempat yang tak disebut dalam riwayat. Jadi nak bagi sedap tu dia kena reka tidak jalan putih. Tidak putih. Jadi dia terpaksa kena cipta satu jalan untuk nak selesaikan cerita ni. Sekadar baca saja untuk ambil maklumat asas itu bolehlah. Tapi untuk nak betul-betul jangan. Saya cadangkan jangan baca novel untuk tokoh-tokoh ni. Sebab ada penambahan yang ada yang fakta yang tak betul dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, bila dia dengar-dengar tu tak apa. Dia pergi di depan kota Mekah ni. Dia kelui ni puak-puak kafir Quraisy ni. Dia kata dia Islam. Orang tengah duk marah tuan-tuan. Orang tengah duk marah dekat Islam dan Nabi Muhammad. Tiba-tiba hang pergi habaq tahang Islam. Apa rasa-rasa tindakan orang kafir Quraisy terhadap dia? Nak pergi ambil sign autograf? Ke apa? Orang Islam lah, dia bawa pun minta sign. Bayar salam pengenalan. Tak. Depa pakat mamai belasah. Belasah tuan-tuan, belasah. Dia cerita aku hampir mati semasa di belasah. Sehingga ada seorang sahabat lain. Saya lupa nama dia. Pak saudara Nabi kalau tak salah saya. Abbas. Mai sagang orang yang pukul dia ni. Sabang ni hampa tahu dak siapa yang pukul ni, hampa tahu dak dia. Macam kita lah mana nak tahu main duk tak duk pergi duk cerita kata dia Islam apa semua ke. Contoh macam tu lah kita tahu. Ni hampa tahu dak dia ni main mana. Tak tahu. Ni orang Ghifar. Bila sebut orang Ghifar, barulah depa guna gear Gostan. Baru pakai unduk. Sebab apa? Sebab tahu dah Ghifar ni. Kesan ni apa? Kesan ni bila mereka nak berdagang nanti, nak bawa barang pergi ke Madinah tu, kesan dia yang tu. Kesan dia yang tu. Kena sekat, kena apa tuan-tuan? Mereka fikir tu. Mereka pun bonok apa, habis pergi. Dia cerita dia hampir mati. Cedera yang sangat teruk bila dia dibelasah oleh orang-orang dalam pekan, dalam kota tu. Itulah Abu Zar Al-Ghifari. Tuan-tuan, panjang cerita dia. Sampailah dia akhirnya nak mati apa semua tuan-tuan. Tuan-tuan dapat baca buku tu, buku. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu akhir ahli al-jannah dukhulan al-jannah
Nabi SAW bersabda, dia kata, sesungguhnya aku ni orang yang paling kenal ahli syurga yang terakhir memasukinya. Hadis ni agak umum. Hadis ni hampir nak sama dengan hadis yang mula-mula kita baca dulu, yang cerita berkaitan dengan ahli neraka yang akhir masuk syurga. Cuma kita tak pasti dalam hadis ni tidak dicerita secara detail adakah dia ni orang yang sama dengan orang itu atau orang yang lain. Cuma dia habaq ya. Tuan-tuan, dia habaq. Nabi kata, sesungguhnya aku ni kenal sangat-sangat dengan ahli syurga yang paling akhir masuk ke dalam dia. Wa akhira ahli nar khurujan minha, dan penduduk neraka yang paling akhir keluar daripadanya. Maksudnya keluar daripadanya masuk syurga. Nabi kenal sangat siapa dia orang tu. Pasal apa? Pasal Allah bagi tahu. Nabi dia tak tahu benda gaib melainkan Allah bagi tahu. Macam tu. Kita pun tak boleh duk kata saya ni ada ilmu gaib Ustaz tak boleh nak dakwa kata saya ni tahu benda gaib tu, tapi Pak Yeh tu ada siapa saya tahu. Contoh macam tu kan. Saya nampak ni dengan mata ketiga saya ni. Jahanam kan kita. Gitu. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Laki itu didatangkan, dibawa mai dia tu. Laki tu didatangkan pada hari kiamat. Laki tadi yang terakhir keluar daripada neraka tu, yang terakhir masuk syurga tu, dia bawa mai hari kiamat nanti ni. Tuan-tuan nampak cerita-cerita yang digambarkan suasana tu, yang kita nak bayang tak boleh macam mana, tak tahu nak bayang geno keadaan tu. Sebab dia benda gaib, benda yang kita tak nampak dan tak pernah berlaku lagi, dan tidak ada seorang pun mengalami pengalaman tu, tak ada lagi. Fayuqal i'ridu alaihi sighara dhunubi. Maka dikatakan padanya, i'ridu alaihi sighara dhunubi, bentangkan kepadanya dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Tuan-tuan bayangkan di padang di akhirat nanti, hari kiamat nanti, kita diminta dibentangkan dosa-dosa kecil yang pernah kita buat. Rasa-rasa nak cuak tak? Ataupun sama-sama kita ni orang dedahkan keburukan kita, boleh merah muka. Orang bentangkan keaiban kita. Basah baju. Hak aircon macam ni pun basah. Apa? Tuan-tuan bayangkan, dibentangkan depan orang ramai. Warfa'u anhu kibaraha, dan diangkatlah daripadanya dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar tu diangkat, yang dibentang dosa-dosa kecil. Tuan-tuan tengok yang kata rahmat Allah tu sampai macam tu. Rahmat Allah tu sampai macam tu. Dia bentang, dia angkat asap yang dosa-dosa besar tu. Fatu'radu alaihi sigharu zunubi, lantas dibentanglah dosa-dosa kecil dia. Dibentang semua, tuan-tuan. Dicerita macam kita masuk mahkamah. Masuk mahkamah, orang habaq satu. Kita ni tak tahu nak habaq lah. Sebab tu tuan-tuan, bila keluar pada bilik mahkamah, ada orang sanggup tutup muka. Pasal apa? Malu. Yang wartawan pun gagah nak, kalau boleh nak pergi duduk masuk dalam baju dia tu, nak pergi ambil gambar muka. Tapi saya heran juga kadang-kadang
Hak tu depa nak ambil tengah muka. Hak yang produk yang beracun, kosmetik beracun yang keluar, yang kerajaan kata tak boleh guna, ada racun apa semua, depa pergi padam pula, depa tunjuk botol, depa padam nama. Kita nak tahu macam mana? Hak yang muka orang ni, oh nak tunjuk aib, nak tunjuk kaiban orang, nak ambil gambar ni Acik Budi. Tuan-tuan. Dibentang semua. Fa yuqal amilta yauma kaza wa kaza kaza wa kaza. Kemudian dikatakan kepada dia, hang pada hari ni buat sekian betul tak? Hari ni buat yang ni wa amilta yauma kaza wa kaza kaza wa kaza. Hang buat yang ni kan hari ni kan? Ada hari tu hang buat macam ni kan? Hari ni hang buat macam ni kan? Betul tak? Macam tu. Dibentang, kemudian ditanya dia balik. Hang buat kan? Hari ni hang buat sekian kan? Dosa-dosa tu, dosa bukan amalan kita. Dosa tu ditanya kita. Hari ni hang buat macam ni kan? Ada hari tu hang buat macam tu kan? Sebab tu dia sebut wa amilta yauma kaza wa kaza kaza wa kaza. Pada hari tu hang buat macam ni. Betul ke? Rasa nak jawab apa di sana? Rasa kita nak jawab apa, tuan-tuan? Doa saya ikut depa. Rasa kita nak jawab itu tak di sana? Doa saya pun tak ingat lepas tu tak, saya tak buat tu. Rasa kan? Kalau di sekolah lah selalunya. Kalau kita pengen doa saya tak buat, saya ikut dia aja. Apa yang rasa lelaki tu nak jawab atas tindakan dia bila dibentangkan hang itu yang buat sekian betul tak? Diulang lagi sekali. Hang buat sekian betul tak? Fayaqul, dia kata apa tuan-tuan? Naam. Yo. Dia kata ya. La yastati'u an yunkir. Dia sikit pun dia tak nafikan, sikit pun dia tak bantah apa pun. Nak berani bantah? Pada hari itu bila dibentangkan amalan dosa-dosa kecil dia sekian, bila orang tanya dia macam mana, dia kata ya betul. Dia kata la yastati'u an yunkir. Sikit pun dia tak nafi, sikit pun dia tak bantah, sikit pun dia tak kata dak tak betul ya depa tu saja nak buat nanya saya. Tak ada. Tak ada sikit pun. Wa huwa mushfiqun min kibari zunubi an tu'radu alaihi, dan dia takut dosa-dosa besarnya pula dibentangkan ke atasnya. Dia buat cakap banyak kot lah. Kata doa saya tak buat ni. Dia takut, dia bimbang kalau dosa besar dia pula saya dia heret bentang ni dia. Hang buat. Baik mengaku. Baik mengaku pada tak mengaku. Itu lebih selamat berbanding tak mengaku, pasal dosa besar pun dia ada, dosa kecil pun dia ada. Kalau tak mengaku lagi, dia main bentang dosa besar pula, aku pada saham juga ni dosa besar ni. Contoh itu. Akhirnya tuan-tuan, dia kata ya, sikit pun dia tak menafikan apa yang dia buat pada hari itu yang dibentangkan tu. Hari Senayan hang buat apa? Senayan pukul 3 pagi ke apa semua tu. Hari Rabu hang buat apa? Sekian. Pukul sekian. Tempat sekian. Akan dibentang satu persatu. Sehingga kan dia tidak ada ruang untuk dia nak menafikan apa yang dia telah buat, pasal dia tak berani. Tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, hadis ni hadis pendek. Fa yuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanatan. Maka dikatakan padanya, sesungguhnya telah ditukar setiap keburukan kepada kebaikan bagi dirimu. Tuan-tuan nampak? Dikatakan kepada lelaki tadi, sesungguhnya telah ditukarkan setiap keburukan kulli sayyi'atin hasanatan. Setiap keburukan itu kepada kebaikan. Tuan-tuan tengok. Yang kata rahmat Allah tu, dengan izin Allah tu, keburukan-keburukan yang dia buat tadi tu ditukar kepada kebaikan. Cumanya tuan-tuan,
Mungkin di sini dalam poin-poin yang dihuraikan oleh doktor ni, kata mungkin kita akan tanya dah, kalau kebaikan tu ditukar, keburukan tu ditukar dengan kebaikan, macam mana pula orang yang duk buat baik dah ni, kan? Orang yang buat baik dah, dia dapat pahala. Tapi orang ni, dia buat jahat, tiba-tiba ditukar kebaikan. Oh, kalau macam tu tak adil lah. Baik kita tak payah buat baik, baik kita sama-sama dengan dia buat jahat. Ni masuk syurga boleh senang ya. Allah tukar keburukan pada kebaikan. Nak sama taraf dengan kita pula. Sedangkan kita di dunia ni punya lah, duk jaga arak pun tak minum, judi pun tak main surau, orang lain duk yap-yap ye, kita kena jadual, kita nak kena set lain. Lohong, asar, maghrib, isyak, subuh. Orang lain maghrib duk yap-yap ye, boleh duk main ye takraw. Contoh. Boleh lagi duduk di padang, boleh lagi duduk di medan selera, duduk makan. Boleh lagi orang bang isyak tak habis makan lagi. Sampai orang bayang isyak habis, dia balik gitu lah, lena. Pasal apa? Kenyang makan. Bukan kata tak lemai, kata tak lemai pula takraw, tapak agar. Boleh. Dah ni saya nak abang tak jadual kita tu. Kita duduk tengah main syok ni, lipat sana, lipat sini, tiba-tiba, oi, kita lagi 15 minit nak maghrib dah. Lempak bola-bola tu. Start motor balik, mandi apa semua, mai pula nak sembahyang. Pasal apa? Kita ada set jadual kita. Tak macam orang lain. Tiba-tiba di akhirat nanti jadi macam ni. Macam tak aci. Seolah-olah macam tu. Kita punyalah makan pun jaga. Cik mana? Makan pun tak makan, yang syubhah pun kadang-kadang tak berani yo. Tengok kambing mana, gulai kambing ni kambing apa, tengok juga nak makan. Kalau kena capati kambing ni halal ke tak? Oh, kita jadi cok habis. Kemudian tuan-tuan, apa jawapan dia? Jawapan dia, keburukan itu di sisi mereka hanya menjadi satu kebaikan. Nampak? Keburukan tadi, mereka buat satu keburukan diganti dengan satu kebaikan. Tidak sama dengan orang-orang yang mengerjakan amal saleh, yang satu kebaikan mereka digandakan menjadi 10, bahkan hingga 700 kali ganda. Nampak? Kebaikan orang, keburukan yang orang tadi diganti dengan satu kebaikan. Satu keburukan, satu kebaikan. Berbeza dengan orang yang memang buat kebaikan dah, buat amal soleh tu. Dia bukan saja dia dapat satu, bahkan dapat 10, dan dilipat gandakan sehingga jadi 700 kali ganda. Maknanya tak samalah. Kalau keburukan ditukar dengan satu kebaikan, yang ni satu kebaikan mungkin dia digandakan 10, mungkin 20, mungkin 70, mungkin 100, mungkin 200, mungkin 700. Dia lagi dapat berlipat ganda berbanding orang yang buat keburukan lelaki tadi ni. Nampak tuan? Jadi tak timbullah ketidakadilan itu. Tak timbul kata, oi, tak adil ni. Tak, memang Allah tu maha adil, sangat adil. Sehingga kan kita tengok tuan-tuan, hadis bila kita baca dulu, yang Allah kata ni, cek balik buku amalan kita tu. Allah suruh cek yang besar, cek balik. Kok depa buat nanya hang, kok depa buat zalim hang, yang dua pencatat tu, malaikat-malaikat yang catat amalan hang tu, cek balik kod depa tersilap catat ataupun depa menzalimi hang, cek. Maknanya Allah sangat adil. Allah maha adil dan tidak akan menzalimi, walaupun sebesar zarah sekalipun Allah tidak akan menzalimi hamba-hamba dia. Kemudian tuan-tuan, tuan-tuan nampak Allah tukar kulli sayyi'atin hasanatan, semua keburukan dia tadi kepada satu kebaikan, kepada kebaikan. Fayaqul, lelaki tadi kata, Rabbi qad amiltu asya'a la araha hahuna. Dia kata, ni Tuhan,
Ada lagi hak aku buat tapi aku tak nampak pun tang ni. Hak ni betul benda. Kesalahan dia tu, dia kata ada lagi hak dia buat, qad amiltu asya'a la araha hahuna. Dia kata ni ada lagi hak yang dia buat banyak lagi benda-benda yang dia buat dulu ni tapi tak nampak tulis pun tang ni. Hak ni tuan-tuan, Abu Zar kata Nabi gelak sehingga menampakkan gerham dia, hatta badat nawajizu, sehingga menampakkan gerham dia. Nabi gelak. Pasal apa? Ada juga orang betul macam ni. Dia nak abang tahu, hak dulu dia pun duk buat banyak juga tapi abang tak duk tulis dalam buku ni. Kalau kita diam-diam sudahlah. Dah benda tak tercatat, walaupun hang buat jahat tapi tak catat. Contoh kata, tak tercatat dalam ni apa yang hang buat tu, diam-diam tu dah lah. Tapi dia tu pergi tanya pula. Dia kata tak nampak pun dia buat dulu ada. Dia kata duk beratok plastik hitam dulu ni masa baru-baru nak belajar puasa. Dah lah seminggu lepas tu duk beratok lah tau. Contoh. Jadi dia kata tak, sehingga kan Nabi tergelak. Tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, di sini dia nak abang kata kita tidak berdosa sekiranya kita gelak dan takjub dalam situasi-situasi yang melucukan dan menakjubkan mereka. Seperti Nabi dia ketawa dan takjub kepada keadaan lelaki dalam kisah ni. Akan tetapi kebanyakannya ketawa Nabi adalah senyuman. Cuma Nabi tergelak. Tapi Nabi ni banyak senyum lah. Bila cerita-cerita tu agak lucu, Nabi banyak senyum. Nabi banyak senyum pada gelak. Kita ni orang banyak gelak pada senyum. Senyum pun nampak gelak. Kita ni senyum tapi nampak kenyeh sampai gelak tang ni. Tu style kita. Nabi ni banyak senyum pada gelak. Nabi sangat jaga berakhlak. Nabi akhlak dia sangat cantik. Sangat cantik. Kita ni gelak saja pun tak sangka dah. Lawak sikit pun kita gelak tu, dia punya gelak. Satu kedai pun dengar. Tu gelak kita. Pasal apa? Kita terbiasa dengan benda tu. Nak kena ejah-ejah dah. Bagi suara duk kuih pelan. Kuih pelan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi itulah tuan-tuan kisah pada malam ni. Agak pendek kisah dia. Agak pendek. Dia menceritakan seorang lelaki yang terakhir masuk syurga yang Nabi kenal, dan Nabi cerita pengalaman lelaki tadi yang masuk syurga, dibentangkan dosa-dosa kecil dia, kemudian dia angkat dosa-dosa besar dia, diganti dosa kecil dia dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kan dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa yang kita harap tuan-tuan di akhirat yang tu lah tuan-tuan. Dia takkan ada tiga, dia hanya ada dua, syurga dan neraka. Tu je. Dia tak ada tiga. Saya tak apa duk tak duk neraka, tak apa tak masuk syurga, tak apa duk luar neraka. Tak ada. Dia ada dua je, syurga dan neraka. Itu je. Dia tak apa, saya tak apa, hampa pilu. Saya duduk tang ni pun tak apa. Ada lelaki yang terakhir keluar daripada syurga, yang dia minta Allah kalih pandangan dia ke syurga tu pun, bila Allah buka, Allah izinkan dengan pintu syurga itu terbuka, dia jenguk-jenguk tengok pun dia teringin nak masuk yang atas syurga ni. Sedangkan dia tu daripada neraka dibawa keluar, duk nampak syurga, duk nampak neraka ni dengan panas apa semua, dia minta Allah kalih, dah kalih nampak syurga. Nampak syurga tu rasa takjub. Bukan duk dekat, duk jauh, duk nampak syurga tu rasa macam cantiknya lah, cantik. Rasa takjub sampai tak kata apa. Sampai kan dia minta pula Allah dekatkan dia kepada syurga tu. Sedangkan pada awal tadi dia kata tak apa, Aci boleh kalih, saya tak apa dah, tak minta apa dah. Aci boleh kalih daripada neraka ke tempat lain pun tak apa dah, tak tahan panas ni, tak tahan bahang panas di muka ni, kalih pun okey dah. Oh ni pun okey dah. Macam kita tak. Dia tengok ada tawaran lagi, tengok, oi cantik. Minta pula Allah dekatkan dia. Sampai kalau Allah tanya tadi kita tak mau, hak ni saja minta. Kita nampak. Bila Allah dekatkan dia pula dengan syurga,
Allah izinlah pula pintu terbuka pula. Bila pintu terbuka, duk jengok-jengok, weh seronok ni. Duk nampak seronok lah, suasana syurga tu duk nampak seronok. Aku duk luar, takkan tak masuk. Nampak? Duk luar, takkan tak nampak lagi hak bidadari, tak nampak lagi, baru nampak dalam duk seronok-seronok tu. Tak nampak bidadari lagi, baru nampak seronok. Nampak macam happy. Sedangkan sebab pengalaman dia dalam neraka tu sangat perik, amat dahsyat, maha dahsyat. Dia pengalaman dalam neraka tu sangat dahsyat. Sehingga bila dia nampak syurga, sampai ke Allah kata tadi kita tak mau minta apa dah, nak dekat dengan syurga saja. Sampai kan dia pula terkeluar, takkan nak jadi orang yang rugi. Macam kita lah, rugi kalau tak masuk. Macam tu. Takkan nak jadi makhluk yang rugi, tak mau masuk dalam ni. Tuan-tuan nampak, sehingga Allah izin dia masuk, dan Allah tu dia mintalah apa nak minta. Tu tuan-tuan, tu maknanya sangat seronok lah, sangat apa nak kata no. Allah sediakan kepada hamba-hamba yang soleh, yang beriman, yang mentaati dia, walaupun di dunia ni amat berat, perik jadual kita, perik dengan kehidupan kita ni, tapi di syurga, di akhirat, tempat yang sangat selesa, sangat selesa, sangat seronok. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya cukup sekadar itu saja pada malam ini. Mudah-mudahan dengan sedikit yang saya sampaikan ini dapat manfaat kita bersama. Moga-moga Allah merahmati kita, moga-moga Allah memberkati perjumpaan kita, moga-moga perhimpunan kita ini dinilai sebagai amal soleh dan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita, menjadi koleksi amal soleh kita yang akan kita bawa nanti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga tuan-tuan Allah ampunkan dosa kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita tangguhkan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.